Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas bin Sufian, pelajar dari Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda berkaitan pakej rangsangan ekonomi negeri Kedah, iaitu pakej bantuan COVID-19 bernilai 7.4 juta. Okey, pertama saya akan tanya kepada anda semua, apa itu pakej rangsangan ekonomi? Kebanyakan jawapan yang saya dapat adalah bantuan yang diberikan kerajaan kepada rakyat, yang terjejas akibat bencana alam. Okey, jawapannya dah betul, cuma saya akan terangkan lebih lanjut apa itu pakej rangsangan ekonomi. Pakej rangsangan ekonomi bermaksud usaha daripada pemerintah pusat sebuah negara dalam menstabilkan ekonomi melalui perkembangan dasar kewangan dan fizikal. Ia juga berusaha untuk mengelakkan kelembapan ekonomi dan dapat mengeluarkan ekonomi daripada kemelesetan dengan mendorong sektor swasta untuk kembali berdiri, yang akhirnya akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tujuan utama pakej rangsangan ekonomi adalah untuk menyelamatkan ekonomi daripada mencapai tahap terendah dari segi peningkatan pengangguran, kadar pertumbuhan yang merosot dan jumlah permintaan agregat yang bertambah. Pakej ini juga berusaha untuk mendorong ekonomi ke arah kestabilan dan pemulihan. Bagaimana ianya berfungsi? Caranya ialah dengan kerajaan pada mulanya akan berusaha untuk mengenal pasti sektor yang terjejas akibat kejatuhan ekonomi, yang mana akan memberi kesan lebih besar terhadap hasil pertumbuhan ekonomi. Bagi contoh, maklumat yang telah kami kaji ialah berkaitan dengan kerajaan negeri Kedah yang mengumumkan pakej bantuan kepada golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukri Fahmi bin Zulkafli. Saya adalah salah seorang pelajar dari Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur dan saya juga mengambil kos Diploma Pengurusan Zakat dan Wakaf semester 4. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut lagi mengenai pakej bantuan sebanyak RM7.4 juta ringgit yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Dalam perbincangan mesyuarat Esko, Menteri Besar Kedah iaitu Muhammad Sanusi bin Muhammad Nur telah meluluskan pakej bantuan yang bernilai lebih dari RM7.4 juta ringgit untuk membantu rakyat di negeri tersebut yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Meskipun kerajaan negeri Kedah mempunyai kekuatan kewangan yang terhad, namun kerajaan negeri Kedah tetap dengan pendirian mereka kerana mempunyai impian yang besar untuk membantu membangunkan rakyat Kedah menerusi bantuan yang disediakan. Oleh hal yang demikian, ketika ini kerajaan negeri Kedah di bawah Yang Amat Berhormat Tuan Haji Muhammad Sanusi bin Muhammad Nur diurus oleh pasukan kepimpinan negeri yang adil, amanah dan tidak gemar berpolitik yang mana akan merugikan seluruh rakyat. Selain itu, terdapat beberapa lagi bantuan yang sangat menepati keperluan semasa rakyat dalam menempuhi pandemik COVID-19. Salah satunya adalah seperti bantuan RM1.26 juta yang diagihkan kepada 3,600 peniaga seperti kemah boleh lipat, meja, dapur dan lain-lain lagi yang bernilai RM350 seorang. Seterusnya, kita pergi pula kepada syarat-syarat kelayakan seseorang penerima bantuan ataupun penerima sumbangan. Syarat kelayakan bagi seseorang penerima untuk menerima bantuan iaitu sebanyak RM300 adalah bagi mereka yang terputus pendapatan akibat COVID-19 adalah layak untuk memohon bantuan tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang terputus pendapatan adalah seperti pengusaha pelancongan, penghantar makanan, peniaga secara kecil-kecilan dan seseorang yang terpaksa dibuang kerja
akibat kemelesetan ekonomi sesuatu syarikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Ismail dari College Professional Baitul Mal Kuala Lumpur. Kali ini saya akan menerangkan tentang cara atau langkah membuat permohonan bantuan. Di sini terdapat cara-cara untuk mohon bantuan bagi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang disediakan oleh Menteri Besar Kerajaan Negeri Kedah. Sebelum penerima membuat permohonan, mereka perlulah mengikut langkah-langkah yang telah diberikan supaya tidak berlaku sebarang permasalahan. Baik, langkah pertamanya, pemohon perlulah membaca dan meneliti maklumat berkaitan dengan syarat kelayakan untuk memohon bantuan tersebut. Langkah kedua, pemohon perlulah mendapatkan borang permohonan di pusat khidmat DUN kawasan masing-masing. Langkah yang ketiga, pemohon perlulah melengkapkan borang permohonan dan dokumen yang diperlukan. Dan yang terakhir sekali, pemohon perlu menghantar borang permohonan kepada pusat khidmat DUN masing-masing. Baik. Sekiranya pemohon menginginkan borang permohonan tersebut, pemohon boleh menghubungi pusat khidmat DUN masing-masing bagi mendapatkan borang permohonan. Pemohon juga boleh mengisi borang melalui sistem atas talian sekiranya disediakan oleh pusat khidmat DUN masing-masing. Setelah itu, borang yang lengkap diisi, sama ada dalam bentuk hard copy atau secara atas talian, hendaklah dihantar kepada pusat khidmat DUN masing-masing. Setiap permohonan akan melalui tapisan oleh YAB, MB, YB Esko, YB Adun Kerajaan dan penyelaras DUN mengikut DUN masing-masing bagi memastikan mereka yang layak saja akan menerima bantuan ini. Akhir sekali, permohonan yang berjaya dan layak akan menerima bantuan RM300 melalui pindahan secara online yang akan dikreditkan ke akaun bank penerima. Manakala permohonan yang berjaya dan layak tetapi tidak mempunyai akaun bank akan menerima bantuan RM300 secara tunai melalui pusat khidmat DUN masing-masing. Baiklah, saya Azhari bin Hussein, pelajar Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur. Saya akan meneruskan kepada kesimpulan. Kesimpulan yang kami perolehi daripada rujukan yang kami buat ialah pakej ransangan ekonomi Kerajaan Negeri Kedah ini telah memberikan impak yang besar kepada seluruh rakyat negeri Kedah yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Antara kelebihan bantuan yang dimiliki oleh rakyat negeri Kedah ialah mereka dapat menggunakan duit bantuan tersebut untuk membeli barangan keperluan demi meneruskan kelangsungan hidup. Hal ini kerana mereka yang telah dibuang kerja secara mengejut akibat majikan yang tidak mampu menanggung kos bayaran gaji pekerja menyebabkan pekerja tidak mampu untuk menampung perbelanjaan diri dan juga keluarga. Seterusnya, kesan daripada bantuan pakej ransangan tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan beban rakyat negeri Kedah yang tidak boleh bekerja ketika kerajaan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Contoh pekerjaan yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah seperti peniaga kecil-kecilan, kontraktor yang membina rumah ataupun bangunan, pekerja restoran dan sebagainya. Di samping itu, kerajaan perlulah bersiap sedia lebih awal bagi menghadapi segala kemungkinan yang berlaku di sesebuah negeri, seperti banjir kilat, tercetusnya sesuatu wabak dan sebagainya. Tambahan pula, video yang tular pada 18 Ogos 2021 di platform media sosial apabila terjadinya peristiwa kepala air di daerah Yan di negeri Kedah yang mengakibatkan banjir besar berlaku di daerah tersebut. Kita sebagai rakyat Malaysia berharap agar kerajaan memandang serius terhadap cadangan yang diutarakan, kerana bab kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Itu saja daripada kami. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dan jangan lupa untuk like dan share ya video ini. Terima kasih.